Maksud sini untuk menentukan fungsi, kita boleh tengok jenis hubungan dia satu ke satu atau banyak ke satu, dan setiap objek tu mesti ada imejnya. Okey, yang kedua, yang ni cikgu nak tunjuk tadi, lukis garis mencancang. Maksudnya kat sini, okey, sekejap ya. Maksud kat sini, ini tadi kan kita dah tengok kan, ni hubungan dia adalah satu ke satu. Okey, kalau kita buat garis mencancang, mencancang tu maksud dia tegak. Okey. So kita akan dapat satu titik memotong pada satu titik dengan graf yang asal. Tak kisahlah dekat mana-mana graf tu, kita lukis garis mencancang tetap akan dapat satu titik. So ini nama dia fungsi. Manakala yang ini, kalau kita buat garis mencancang di mana-mana saja, kita akan dapat setiap satu yang bersilang dengan graf asal ni ada dua titik, maka itu adalah bukan fungsi. Dia mesti memotong hanya pada satu titik. Kalau contoh ni, graf dia adalah banyak ke satu. Okey, banyak ke satu sebab banyak imej, katakan kat sini 3, sini negatif 3, akan pergi ke ni nombor yang sama, katakan sini berapa? 10 katakan. Okey, nampak? Banyak imej, banyak objek, okey, nilai X yang berbeza pergi ke nilai Y yang sama. So kalau kita buat garis mencancang, kita akan dapat satu titik dengan graf lengkung tu, maka dia adalah fungsi. Tapi kalau kes banyak ke banyak, kalau kita buat garis mencancang, kita akan dapat dua titik, maka ini adalah bukan fungsi. Jadi so sebab tu kita kata fungsi ni sekiranya hubungan dia jenis satu ke satu dan satu banyak ke satu, maka dia fungsi. Tapi kalau dia satu ke banyak dan banyak ke banyak, dia adalah bukan fungsi. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk kepada kamu, ini cikgu dah ambil daripada buku teks. Okey, cikgu nak tunjuk kepada kamu apa itu macam mana kita nak mewakilkan sesuatu hubungan dengan menggunakan gambar rajah anak panah. Okey, ini pasangan bertertib dan juga ini graf. Okey, gambar rajah anak panah macam ni lah pemetaan. Okey, contohnya dia ada set P dan Q, Zapin, Zainal, Swilan dan Devi. Japin ini nama-nama orang. Ini adalah Q, jenis-jenis permainan. So Japin, katakan gambar rajah anak panah tu, Japin dia suka bola jaring. Okey, Japin sukan kegemaran dia bola jaring. Zainal badminton, Swilan tenis, okey, dan Devi squash. Okey, macam mana dia dapat macam ni? Okey, kita tengok mula-mula objek kita susun ikut Japin, kemudian Zainal kita ikut step dia. Okey, dan Devi manakala bola jaring, badminton, next tenis dan squash ikut tertib dia. Kemudian Japin yang depan dengan yang depan. Okey, yang kedua dengan yang kedua. Okey, kita petakan. Ini nama dia gambar rajah anak panah. Yang kedua, pasangan bertertib. Kita buat dalam bentuk yang depan tu mesti ada bracket lah, curly bracket. Okey, dalam curly bracket tu, okey, dia ada curly bracket dan dalam bracket tu mesti ada kurungan. Okey, kurungan dia. Macam tu, koma, kurungan, koma. Okey. Maksudnya kat sini kita ikut pasangan Japin bola jaring. Okey, dalam kurungan ni Japin, koma, bola jaring, Zainal pasangan dia badminton, Swilan tenis, Devi squash. Ini nama dia pasangan bertertib. Jangan lupa depan dengan belakang mesti ada curly bracket dan dalam pasangan tu dia ada kurungan. Koma, kurungan, koma. Okey, kalau ada lagi pasangan, kita teruskan lagi. Okey, yang ketiga adalah graf. Graf biasanya paksi set P tu kita letak di bawah. Okey, dan paksi Y set Q tu letak di secara menegak lah. Ini mengufuk. Okey, kita letak dulu nama dia Japin, Zainal, Swilan dan Devi. Kemudian okey, daripada kiri ke kanan, dan untuk paksi Y ini objek dia, kemudian image dia kita letak daripada bawah ke atas. Bola jaring, tenis, ataupun nak terbalik pun boleh, tak ada masalah. Okey, nak ikut susunan pun boleh. Bola jaring, badminton, tenis, squash. Okey, kemudian kita buat garis petak. Okey, garis. Setiap nama garis dan setiap image pun kita garis secara mengufuk macam ni. Okey,
Dan kita nampak di mana persilangan dia. Japin dia suka bola jaring, so kita hitamkan. Okey. Zainal badminton, hitamkan. Swilan dia suka tenis, hitamkan. Devi dia suka squash, hitamkan. Katalah Devi ni dia suka squash dan tenis, so Devi tu dia ada dua, kita gantikan, kita hitamkan di squash dan juga tenis. Ini adalah macam mana kita nak hubungkan fungsi tu dengan gambar rajah, pasangan bertetik dan graf. Okay, seterusnya kita nak belajar. Okay, seterusnya cikgu nak ajar apa itu, macam mana nak menentukan objek, image, domain, kodomain, julat dan tata tanda fungsi. Jadi pelajar kena tahu yang depan itu adalah objek, yang belakang ini adalah image. Okey, kalau dia tanya objek, okey, apa-apa yang ada di bulatan, atau kadang-kadang kita boleh lukis petak, tak kisah bentuknya, apa-apa yang berada di depan itu adalah objek dia. Okey, negatif 2, 2, 3. Itu objek dia. Okey, negatif 2, 2, 3. Itu boleh jadi objek dia lah. Okey, manakala image tu adalah di bahagian belakang. Okey, apa-apa yang ada di belakang itu kita namakan dia image. Okey, contoh 4, 9, 16. Itu image dia. Okey, objek dengan image dia tak ada bracket. Okey, dia macam ni saja. Mungkin soalan kata nyatakan image bagi 3. Nyatakan image bagi 3. Okey, kalau dia kata image bagi 3, jadi ini objek lah. 3 tu objek lah. Berapa image dia? 9. Okey, jadi jawab tulis je 9. Katakan bagi image, nyatakan objek bagi 4. Mana 4? Sini kan dia kata objek. Jadi dia nak tahu objek ni apa. Objek kan kat depan. Okey, jadi ini image lah. Berapa objek dia? Berapa objek bagi 4? Kita tengok kat depan. Negatif 2 dan 2. Kita buat macam tu, 2 jawapan. Okey. Kalau dia kata berapakah objek bagi 9? Objek. Okey, objek dia depan. Jadi jawapan dia 3 macam tu. Okey. So kalau dia kata domain, domain pun kena rujuk yang depan, tetapi kali ni dia ada bracket. Negatif 2, 2, 3. Okey, ni tutup balik curly bracket. Beza dia sama dengan objek, tapi objek tak ada bracket, tapi domain dia ada curly bracket, ada bracket. Okey, kalau kodomain, ingat domain yang depan, kodomain yang belakang pun ada bracket. 4, 9, 16. Okey. Okey. Ini ringkas, ini objek, ini image, ini domain, ini kodomain. Okey, dan satu lagi julat. Kalau dia tanya julat pun tengok di bahagian belakang. Okey, tetapi julat kita tak tulis semuanya. Kita tulis yang ada pemetaan saja, yang ada garisan saja, 4 dan 9. Tapi dia ada bracket juga. Okey. Kenapa dia tak sama macam kodomain? Kodomain dia buat 16. Ingat julat ni yang ada pasangan saja. Maksudnya yang ada garis lah, yang ada di pemetaan saja. 4 dan 9. Okey, julat memang kena ambil yang belakang, bukannya yang depan. Okey, tetapi ambil yang ada garisan saja. 16 jangan. Okey, next tata tanda fungsi, maksudnya katakan cikgu ni saya ingat kat sini. Katakan fungsi dia f. Okey. Jadi kita kena buat fungsi tata tanda ni jenis apa? Kalau pemetaan tu nama f, f lah. Kalau g, g lah. Okey, katakan kat situ f. Okey, yang depan ni kita namakan, kalau dia nombor, yang depan ni kita anggap sebagai x. Okey. So kena fikir macam mana nombor yang depan ni boleh dapat nombor yang belakang ni. Ni kena fikir sikit lah. Negatif 2 boleh jadi 4, 2 boleh jadi 4. 3 boleh jadi 9. Okey. Kalau kat sini kita nampak dia adalah kuasa 2. Okey. Negatif 2 kuasa 2 dapat 4. 2 kuasa 2 pun dapat 4. 3 kuasa 2, 9. So maksudnya kalau kita nak tulis dalam bentuk tata tanda fungsi fx, maksudnya yang depan tu adalah x. Kalau nombor kita anggap x. Okey. Sama dengan nak dapatkan yang belakang ni, apa kaitan dia?
X kuasa 2. Kalaulah kat belakang ni negatif 2, katakan kuasa 3 dapat 8. Okay. Buat kalau 2, 8. Contohlah. Kalau dia kuasa 3, yang dia pun kuasa 3, kita buatlah X kuasa 3. Kena fikir sikit kat situ. Kalau kat sini darab 2, so 2X. Okay. Kalau nak dapatkan belakang tu bahagi 2, so X per 2. Okay, kena fikir sikit kat situ. Ataupun kalau tak nak buat dalam bentuk kurungan, nak buat titik bertindih. Okay, tapi dia tak boleh buat sama dengan, dia kena buat anak panah X kuasa 2. Okay, kena ada dua cara untuk menulis tata tanda. Kurungan sama dengan, kalau nak buat titik bertindih, kena buat anak panah. Okay, kita tengok dalam buku teks contoh. Okay, ini contoh daripada buku teks. Nak mengenal pasti domain, kodomain, objek, image, julat. Okay. Domain ni, okay, set M. Dia kata set M, inilah semua. 8, 12, 20, 24. Okay, domain. Okay, domain yang depan kan, domain. Domain mesti ada bracket. Domain, ni, dia nak cakap domain. Okay, yang depan ni adalah domain. Domain dia mesti ada bracket lah. Semua ni kita salin. Macam contoh cikgu. Belakang ni adalah kodomain. Kalau kodomain yang belakang ni lah, ada bracket dan salin semua. Objek. Objek ambil semua tetapi tak perlu bracket. 8, 12, 20, 24. Kalau image ambil yang belakang. Semua kita salin. Okay. Okay. Sorry. Kalau dia image. Okay. Image pun dia sama macam julat. Okay. Dia tidak perlu, macam cikgu cakap tadi, salin semua kan. Okay. Image sebenarnya solid kat situ. Image kita salin yang belakang, tak ada bracket, tetapi kita ambil yang pasangan macam julat. Okay. 2, 3, 5, 6, 7. Okay. Kalau julat, dia sama macam image, tetapi dia hanya ada curly bracket sahaja. Okay. Image dia sama dengan julat. Pastikan ada kawan. Tapi image dia tak perlu bracket, tapi julat dia ada bracket. Okay. Tengok contoh seterusnya. Okay. Contoh yang terakhir. Dia bagi R dan S. Dia suruh lukis gambar raja anak panah. Jadi kita lukis 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 7, 9, 16, 25. Kemudian kita tengok 2 ke 4. Okay. 3 pergi ke 9. Tapi kita kena, dia kata hubungan dia kuasa 2. Maksudnya, kita tulis dulu semua. Okay, kena fikir kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25. Untuk kes ni, dia kata hubungan dia kuasa 2. So, kena fikirlah apa jawapan dia. Selepas kita kuasa 2 kan, nombor di hadapan. Okay, ini gambar raja anak panah. Kemudian, kita tulislah depan R, belakang S, kuasa 2. Hubungan dia adalah kuasa 2. Tuliskan. Okay, domain. Domain semualah yang depan. Okay, semua kita salin dan dia ada dia ada bracket. Dia nak kodomain. Kodomain semua yang belakang. Okay, semua. Kalau domain semua kita salin. Kodomain semua kita salin. 4, 7, 9, 16, 25. Tetapi ada bracket. Kalau dia kata objek. Objek semua yang ada kepasangan kita salin. Tapi tak ada bracket lah. Okay, kalau dia kata image. Tak boleh tulis semua yang ada pasangan saja. 4, 9, 16, 25. Itu image. Okay, tak ada bracket. Objek image tak ada bracket. Okay, kemudian dia kata objek bagi 16. Okay, ni 16 apa objek dia? Objek dia 4. So, tulis 4. Image bagi 3. Kita tengok 3. Image kan belakang kan? Okay, berapa? 9. Okay, julat. Julat ni cikgu kata ambil yang belakang dan ambil yang ada kawan. 4, 9, 16, 25. Dia macam image tetapi julat dia mesti ada curly bracket. So, macam cikgu tunjuk contoh tadi, kat sinilah ada silapan sikit. Kat sini tak perlu ada 16. Okay, image yang ada kawan sahaja. 4 dengan 9. Kat sini ada pembetulan. Okay, dia sama dengan julat. 4 dengan 9 yang ada pasangan tetapi image tak ada bracket dan julat dia ada bracket. So, untuk latihan hari ini, yang mana penting awak boleh salin, dan latihan hari ini boleh cuba jawab. Okey, boleh jawab. Nanti awak tengok modul ni ada dalam grup matematik tambahan nombor 1 sehingga
nombor 1 sehingga 11. Okey, boleh try jawab dululah. Okey, sama ada awak nak salin ataupun nak print. Okey, terima kasih.